Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah binti Zulkifli bersama rakan saya Nur Ashikin, Suci Rahayu, Ayuni Najwa dan Muhammad Tanizi akan membentangkan soalan 8 iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan warisan tempatan merupakan tanggungjawab pelbagai pihak. Berdasarkan kajian lapangan anda ke tapak warisan sejarah, uraikan pandangan anda tentang peranan pelbagai pihak dalam usaha memelihara dan memelihara warisan tempatan. Seterusnya, dari segi pengenalan, pemeliharaan didefinisikan oleh Howard Beecher iaitu merupakan perbuatan ataupun proses mengembalikan hartanah kepada sesuatu keadaan kebergunaan melalui pembagian atau pemindahan yang menjadikan ia dapat digunakan kontemporari. Di samping itu, kita dapat mengekalkan bahagian ataupun rupa bentuk harta itu yang penting dari segi nilai sejarah, seni bina dan budayanya. Seterusnya, pemeliharaan pula didefinisikan oleh pihak Jabatan Perancangan Bandar dan Desa sebagai satu proses penjagaan tempat ataupun bangunan bagi tujuan mengekalkan corak kebudayaan dan keadaan asalnya. Hal ini akan menyebabkan proses mengekal warisan itu, seni bina bangunan ini ia akan melibatkan proses penyelenggaraan, pengekalan, pemeliharaan, pembinaan semula dan pengubahsuaian. Di samping itu, Taylor juga mengemukakan pandangannya yang mengatakan bahawa terdapat 4 bentuk utama aktiviti ataupun cara kerja yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan itu sendiri, yang terdiri daripada cara membaik pulih, pemeliharaan, pembinaan dan pemuliharaan. Jika kita lihat bahawa bidang pemeliharaan dan pemeliharaan ini ia akan meliputi semua yang berkaitan dengan warisan, iaitu warisan budaya ketara, warisan budaya tidak ketara, warisan semula jadi, warisan di bawah air dan tokoh orang hidup yang berkaitan dengan warisan tersebut. Semua ini dapat kita merangkukan sebagai sebuah warisan. Ya. Jika kita lihat pada definisi warisan itu sendiri, warisan kebangsaan iaitu mana-mana tapat ataupun objek warisan kebudayaan di bawah air ataupun mana-mana orang yang hidup diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan di bawah Seksyen 67. Manakala warisan tempatan pula apa-apa warisan kebangsaan, tapak warisan, objek warisan ataupun warisan kebudayaan di bawah air yang disenaraikan dalam daftar. Warisan dunia pula tapak-tapak yang mempunyai nilai sejagat yang diberi pengiktirafan melalui proses pemilihan dan pencalonan yang bergantung kepada konsep-konsep warisan kebangsaan. Jika dilihat jenis warisan ada 2, yang terdiri daripada warisan ketara dan warisan tak ketara. Warisan ketara ini adalah sesuatu yang kekal dilihat dan boleh dipegang, yang dikategorikan dalam 2, iaitu statik dan mudah alih. Kalau statik ini merujuk kepada tapak tanah, sejarah, monumen, bangunan yang tidak boleh dipindahkan. Contoh misalnya Masjid Kapitan Keli, muzium, rumah kedai dan sebagainya. Manakala warisan ketara mudah alih merupakan artifak yang boleh dipindahkan seperti ukiran kayu, manuskrip, tekstil, batu nisan dan sebagainya. Warisan tak ketara pula merupakan ilmu dan kepakaran yang ditafsir melalui tradisi lisan, nilai-nilai adat dan budaya berbahasa dan persuratan. Contohnya perayaan warisan di Georgetown yang diadakan oleh pusat penjagaan di sana, dan mereka telah melakukan aktiviti yang banyak dan
Antaranya melawat rumah ibadah, menyelami amalan agama, dan penduduk di sana juga menceritakan tentang kebudayaan dan tradisi di sana untuk menarik lagi minat pengunjung. Begitu juga warisan tak ketara boleh diberi contoh iaitu permainan tradisional, boria dan sebagainya. Oleh itu, kumpulan kami telah memilih Georgetown sebagai tapak warisan sejarah dan akan mengemukakan peranan pelbagai pihak dalam usaha memelihara dan memelihara warisan tempatan. Mengapa kami memilih bandar Georgetown? Kerana bandar Georgetown ini merupakan bandar yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia secara rasmi pada 7 Julai 2008 oleh UNESCO, dan di sana juga terdapat 12,000 bangunan lama, termasuklah rumah kedai, teres, gereja, masjid, banglo, villa, pejabat, kerajaan dan monumen di Georgetown. Georgetown ni sangat kaya dengan koleksi bangunan bersejarah, bahasa, pentadbiran dan agama. Georgetown ini juga ialah contoh yang luar biasa dari kota-kota perdagangan, mati budaya di Asia dan Asia Tenggara, di Asia Timur dan Asia Tenggara, kerana kita dapat melihat pertukaran peradaban dalam budaya, perdagangan dan perniagaan yang melibatkan kaum Melayu, kaum India dan budaya Eropah. Okey, sekarang saya akan menjelaskan tentang peranan pihak kerajaan dalam memelihara dan memelihara tapak warisan dunia di Georgetown. Okey, paling utama ialah daripada kerajaan Pulau Pinang sendiri. Okey, peranan pihak kerajaan ini dapat dilihat dari segi penggubalan undang-undang demi memastikan tapak warisan di Georgetown ini terpelihara. Bagi menguruskan pemeliharaan dan pemeliharaan di Georgetown, pihak kerajaan negeri telah menyediakan satu bentuk mekanisme pengurusan dan satu bentuk mekanisme perundangan. Mekanisme pengurusan ini merupakan satu pelan yang di mana pengurusan akan diadakan bagi pemeliharaan di Georgetown. Mekanisme perundangan ini adalah untuk memberi peruntukan kepada pengurusan pemeliharaan dan pemeliharaan warisan kebudayaan dan warisan semula jadi di negeri Pulau Pinang. Okey, peruntukan undang-undang ini adalah untuk mengiktiraf signifikasi elemen-elemen warisan tersebut untuk dihayati dan dihargai oleh generasi kini dan generasi akan datang. Orang yang paling utama bertanggungjawab dalam peruntukan ran undang-undang ini adalah Pesuruhjaya Warisan Negeri. Okey, Pesuruhjaya Warisan Negeri ini akan bekerjasama dengan agensi lain dalam usaha pemeliharaan dan pemeliharaan warisan dalam negeri. Mereka akan meninjau dan menetapkan apa-apa yang berkaitan dengan warisan kebudayaan dan warisan semula jadi. Selain itu juga, kerja-kerja penyelidikan tentang warisan akan menjadi tugas mereka. Malah, mereka bertanggungjawab besar dalam menyediakan dan menjaga daftar warisan negeri. Berdasarkan ran undang-undang ini, kerajaan sedia maklum untuk memastikannya agar selaras dengan undang-undang warisan yang tertulis di peringkat persekutuan. Kerajaan juga dapat dilihat dari segi memberi peruntukan dan dana. Untuk memastikan tapak warisan dunia Georgetown ini terjaga dan terpelihara, sudah pasti peruntukan dan dana amat diperlukan daripada kerajaan. Sebelum Georgetown menjadi sebuah tapak warisan dunia, kawasan tersebut dilengkapi dengan pelbagai budaya dan warisan. Namun, selepas telah diiktiraf, ramai penduduk mula pindah keluar daripada kawasan tersebut. Tapak warisan tersebut telah menjadi sebuah kawasan tumpuan. Namun, penduduk yang menyewa di bangunan-bangunan lama tidak lagi mampu untuk membayar sewa. Keadaan ini terjadi disebabkan oleh pemilik premis itu sendiri yang bertindak menjual hartanah mereka untuk mendapat keuntungan yang tinggi. Dari situ mereka juga telah menaikkan kadar sewa premis. Bagi mengatasi masalah ini,
agar tapak warisan Georgetown kembali hidup dengan budaya dan warisan kerajaan negeri telah bersama Majlis Bandaraya Pulau Pinang mula melaksanakan projek-projek rejuvenasi bagi membaik pulih dan mengkiat semula tapak warisan dunia Georgetown ini. Pelaksanaan projek ini adalah untuk penetapan semula penduduk di tapak warisan dunia Georgetown. Antara usaha yang dapat dilihat ialah kerajaan memperkenalkan konsep micro housing di rumah kedai yang sedia ada untuk disewakan kepada penduduk dengan kadar yang berpatutan. Konsep ini amat digalakkan oleh kerajaan untuk dilakukan oleh pemaju-pemaju di tapak warisan agar menggunakannya. Seterusnya, tapak warisan dunia Georgetown juga mempunyai keluasan hektar yang agak luas. Maka usaha untuk memelihara dan memelihara di kawasan warisan tersebut memerlukan dana yang agak besar. Oleh itu, pihak kerajaan negeri telah memperuntukkan dana sebanyak 3 juta ringgit untuk mengiktiraf sumbangan pemilik premis dan penyewa supaya menyewa di kawasan warisan tersebut dengan tempoh yang lebih panjang agar sentiasa menghidupkan kawasan tersebut dengan warisan budaya dan warisan semula jadi. Selain itu, sekiranya pemilik bangunan memohon insentif untuk menaikkan taraf persekitaran hidup mereka, mereka berpeluang untuk menerima bantuan kewangan dalam membiayai pembelian bahan binaan dan yuran profesional untuk kerja-kerja pembaikan dan pemulihan bangunan mereka. Bukan itu saja, melalui bantuan ini, pemilik mampu untuk memanjangkan perjanjian dengan perjanjian penyewaan dengan penyewa mereka dengan harga yang telah dibincangkan dan dipersetujui bersama. Maka jelaslah di sini bahawa usaha kerajaan untuk membantu premis dan penyewa premis dari segi memberi dana sememangnya mampu untuk memelihara tapak warisan Georgetown tersebut. Malah kawasan tersebut akan sentiasa hidup dan dikenang dan dihargai oleh generasi akan datang. Seterusnya, galakan daripada pihak kerajaan dalam memelihara tapak warisan dunia Georgetown ini juga akan mengekalkan ciri warisan budaya dan warisan semula jadi di kawasan tersebut. Hal ini dapat diperjelaskan yang pihak kerajaan negeri Pulau Pinang juga menubuhkan satu pertubuhan yang akan menguruskan pemeliharaan dan pemeliharaan tapak warisan tersebut, iaitu Georgetown World Heritage Incorporated. Kerajaan negeri sangat menggalakkan pemilik premis yang ingin memulihkan dan menguruskan premis mereka agar datang ke pertubuhan tersebut kerana pihak GTWHI ini akan melakukan pengurusan dan pemantauan dalam kerja-kerja perancangan pemeliharaan dan pemeliharaan di kawasan tapak warisan dunia Georgetown tersebut. Pihak ini juga akan memberi nasihat tentang kesesuaian reka bentuk menjalankan projek bagi peningkatan pengetahuan tentang pengurusan tapak warisan tersebut dan memastikan bahawa semua perkembangan masa depan dan campur tangan berkaitan warisan akan ditangani selaras dengan garis panduan dan piawaian yang telah ditetapkan antarabangsa. Jelaslah bahawa peranan kerajaan bukanlah setakat menggubai undang-undang tentang warisan dan memberi dana pemeliharaan dan pemeliharaan bangunan, namun galakkan pihak kerajaan juga dalam pemeliharaan dan pengubahsuaian sesuatu premis di tapak warisan tersebut akan mempengaruhi pemilik untuk sentiasa menjaga tapak warisan dunia Georgetown dengan sebaik-baiknya. Okey, sekian daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ayuni Najwa akan meneruskan pembentangan bagi peranan NGO dalam usaha memelihara dan memelihara warisan tempatan. NGO merupakan non-governmental organisation atau turut dikenali sebagai peranan pihak swasta. Bagi peranan NGO, saya hanya akan memfokuskan kepada agensi
Georgetown World Heritage Incorporated, di mana agensi ini merupakan sebuah agensi yang telah ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada 21 April tahun 2010, di mana agensi ini bertujuan untuk menerujui usaha bagi memelihara nilai-nilai keunggulan sejagat tapak warisan dunia UNESCO, Georgetown. Antara peranan pihak NGO yang pertama ialah memberikan perkhidmatan perundingan profesional secara percuma, di mana perkhidmatan perundingan ini diberikan melalui nasihat kepakaran dan pelaksanaan nasihat kepakaran ini disasarkan kepada pemilik dan penyewa bangunan-bangunan warisan serta kontraktor dan perunding yang merancang untuk memelihara, mengadaptasi dan membaiki bangunan warisan. Dan pelaksanaan ini dilakukan oleh Georgetown World Heritage Incorporated (GTWHI), di mana antara contoh pelaksanaan yang dilakukan ialah seperti perkhidmatan konsultasi meliputi aspek-aspek seperti kerja-kerja pembaikan dan pemeliharaan rumah kedai, bangunan warisan serta hartanah warisan dan bukan warisan di tapak warisan dunia UNESCO Georgetown. Selain itu, pelaksanaan juga dilakukan oleh pasukan pakar di mana mereka memberikan nasihat kepakaran tentang bahan-bahan dan pendekatan bagi memelihara premis warisan. Selain itu, perkhidmatan perundingan secara percuma juga turut dilaksanakan melalui penganjuran bengkel. Baiklah, bagi penganjuran bengkel ini disasarkan kepada kontraktor yang menjalankan kerja-kerja bangunan. Dan tujuan pelaksanaan penganjuran bengkel ini diadakan untuk meningkatkan tahap profesionalisme kontraktor serta kemahiran dan kualiti kerja kontraktor dalam menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan, pemeliharaan dan baik pulih bangunan warisan itu. Dan pelaksanaan penganjuran bengkel ini diadakan untuk seperti memberi tumpuan kepada teknik dan penggunaan bahan binaan iaitu lepaan kapur, genting bumbung dan juga kayu. Dan para peserta juga diberi pendedahan secara teori dan juga praktikal berdasarkan ketiga-tiga topik berkenaan. Selain itu, perkhidmatan perundingan secara percuma turut dilakukan oleh Georgetown World Heritage melalui pelaksanaan klinik warisan, di mana klinik warisan ini disasarkan kepada pemilik-pemilik bangunan yang ingin memulihkan dan menguruskan premis mereka. Dan tujuan pelaksanaan klinik warisan ini untuk memastikan kepentingan tapak warisan dunia, terutamanya tapak warisan dunia UNESCO Georgetown, difahami dan dikenali oleh semua rakyat Malaysia. Dan peranan ini tanggungjawabkan oleh Georgetown World Heritage atau turut dikenali sebagai GTWHI yang bekerjasama dengan Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan juga Institut Malaysia Architect Northern Chapter. Okey, antara pelaksanaan yang dilakukan semasa menganjurkan klinik warisan ini seperti menawarkan perundingan percuma sebanyak 2 kali sebulan, memberi nasihat kepada pemilik bangunan warisan kepada kaedah pemulihan reka bentuk yang bersesuaian, menjalankan beberapa projek bagi meningkatkan pengetahuan yang diperlukan oleh pemilik bangunan dalam menguruskan tapak warisan dunia, memastikan bahawa semua perkembangan masa depan dan campur tangan dalam selaras dengan garis panduan dan piawaian antarabangsa. Dan tindakan mereka iaitu pemilik bangunan ini untuk bekerjasama untuk melibatkan diri mereka dengan penganjuran klinik warisan ini, mereka boleh datang ke pejabat Georgetown World Heritage di nombor 116 dan 118 di Lebuh Aceh 10200 Georgetown, Penang, Malaysia. Selain itu, peranan NGO juga berperanan untuk mempromosikan sejarah dan meningkatkan kesedaran. Baiklah, peranan ini dilakukan oleh Georgetown World Heritage Incorporated atau GTWHI dan melibatkan penglibatan komuniti tempatan
serta sukarelawan dalam perayaan warisan, di mana antara aktiviti yang dianjurkan seperti perayaan warisan Georgetown yang dilaksanakan pada setiap tahun dengan tema-tema yang berbeza seperti persembahan teater, persembahan muzik, persembahan pakaian, budaya dan bangsa di jalanan-jalan Georgetown. Selain itu, pelbagai bengkel juga melibatkan komuniti dan aktiviti turut dijalankan bagi menonjolkan warisan budaya tidak ketara di Georgetown. Selain itu, pelaksanaan ini juga di mana melibatkan pengunjung boleh menyertai lawatan ke rumah-rumah ibadat yang juga merupakan antara program perayaan warisan ini. Dan tujuan pelaksanaan perayaan warisan Georgetown ini, para pengunjung dapat berpeluang memahami dan menyelami amalan beragama di Georgetown. Komuniti tempatan berpeluang untuk berkongsi budaya mereka kepada ribuan pengunjung dari seluruh dunia bagi mengalami kepelbagaian budaya di Georgetown. Mereka juga dapat memperoleh pengalaman yang unik bagi kebanyakan pengunjung yang berpeluang menyelami adat tradisi tempatan. Dan seterusnya dapat meningkatkan kesedaran awam terhadap kepentingan memelihara warisan budaya tidak ketara di Georgetown. Maka dengan adanya penganjuran perayaan warisan Georgetown pada setiap tahun, secara tidak langsung akan dapat mempromosikan warisan Georgetown di mata dunia. Bukan hanya di mata negara Malaysia sahaja, tetapi pengunjung-pengunjung dari pelancong-pelancong dari negara luar turut dapat mengetahui tentang warisan yang terdapat di negeri Pulau Pinang, Georgetown. Seterusnya, NGO turut berperanan dalam memberi pengiktirafan dan anugerah. Antara pelaksanaan yang telah diberi diiktiraf oleh Georgetown World Heritage Incorporated pada tahun 2020, di mana GTWHI ini telah memberikan pengiktirafan dan anugerah kepada anugerah pencapaian sepanjang hayat. Sebenarnya, anugerah yang diberikan oleh Georgetown World Heritage Incorporated ini merupakan satu penghormatan kepada individu ataupun kumpulan atas sumbangan mereka yang luar biasa dalam memelihara nilai-nilai keunggulan sejagat tapak warisan dunia Georgetown UNESCO, di mana semua penerima anugerah ini akan menerima sijil dan juga plak. Dan pengiktirafan dan anugerah GTWHI ini pada tahun 2020 sebenarnya mempunyai beberapa lagi kategori seperti anugerah konservasi kemajuan dan adaptasi, anugerah penghormatan, anugerah program dan atau warisan budaya. Namun, saya hanya akan memfokuskan kepada anugerah pencapaian sepanjang hayat. Okey, baiklah. Tujuan pengiktirafan dan anugerah ini dilakukan oleh peranan Georgetown World Heritage Incorporated ini adalah untuk menghargai jasa-jasa individu yang telah memberi sumbangan kepada warisan kebudayaan Pulau Pinang serta dapat memberi lebih galakan kepada orang ramai untuk berbakti dalam menjaga warisan tempatan kita, khususnya di Georgetown. Baiklah, antara kriteria dan kelayakan yang perlu diikut untuk mendapat pengiktirafan dan anugerah ini ialah bagi individu yang telah memberi komitmen jangka panjang dan mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pemeliharaan, perlindungan, penguasaan kemahiran, pengetahuan amalan dan telah menunjukkan usaha yang cemerlang, kemahiran dan dedikasi untuk berkongsi kemahiran dan pengetahuan warisan budaya, dan kelayakan pewarga negara Malaysia atau penduduk tetap yang berumur 60 tahun ke atas dan memberikan sumbangan kepada warisan kebudayaan Pulau Pinang. Dan bagaimana untuk memohon? Para peserta boleh memuat turun borang pencalonan di link yang disediakan dan menghantar borang pencalonan dan set dokumen yang lengkap sama ada melalui email atau terus ke pusat agensi ini. Dan pada pendapat saya, pengiktirafan dan anugerah yang diperkenalkan oleh agensi NGO ini sebenarnya memberi rangsangan dan memberi galakan lebih kepada orang ramai, khususnya masyarakat yang berada di Georgetown untuk memelihara warisan kebudayaan Pulau Pinang. Akhir sekali,
NGO juga berperanan dalam menyediakan maklumat kepada orang ramai, di mana Georgetown World Heritage Incorporated telah menyiapkan projek perintis dokumentasi sejarah lisan iaitu pada tahun 2013 dan kemudiannya agensi ini memulakan projek dokumentasi yang dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun iaitu dari tahun 2014 hinggalah tahun 2016. Pihak Georgetown World Heritage telah menyediakan laman web yang memberi maklumat kepada orang ramai untuk mengakses bahan rujukan mereka. Dan saya telah mengakses laman web mereka dan memang tidak dapat dinafikan bahawa susunan yang terdapat dalam laman web mereka itu memberikan memudahkan saya untuk melihat, untuk mengakses maklumat-maklumat berkaitan sejarah lisan yang terdapat di Georgetown, Pulau Pinang. Dan penyediaan maklumat kepada orang ramai ini bertujuan untuk menambahkan sumber sejarah dan sumber rujukan yang sedia ada dan memperbaiki cara mendokumentasi sejarah tempatan dan juga warisan di negeri Pulau Pinang. Baiklah, contoh bahan rujukan yang telah saya perolehi dari laman web Georgetown World Heritage Incorporated ini ialah projek dokumentasi sejarah lisan berkaitan cerita Lebuh Culia dan cerita Georgetown, di mana dalam cerita Georgetown itu terdapat beberapa lagi aspek yang telah yang disentuh seperti makanan, pakaian, tempat pelindungan, pengangkutan dan pekerjaan ada disediakan di dalam laman web ini. Susunan dan tutur atur cara penyediaan maklumat itu membuatkan saya berasa mudah memahami dan saya juga dapat memperolehi maklumat-maklumat berkaitan dengan lebih mudah. Dan bukan sahaja terdapat sejarah lisan berkaitan cerita Lebuh Culia itu, tetapi juga ada rakaman berkaitan sejarah lisan yang turut diwujudkan melalui platform atas talian sebagai alat penyebaran maklumat. Okey, orang ramai atau penyelidik boleh mengakses atau boleh mendengar rakaman audio sejarah lisan itu di pusat interpretasi atau juga boleh membuat temujanji dengan mengisi borang yang disediakan. Seterusnya, peranan ilmuwan yang juga memainkan peranan penting dalam usaha pemeliharaan dan pemeliharaan warisan tempatan, terutamanya di bandar Georgetown. Para ilmuwan ini yang terdiri daripada golongan akademik dan orang berilmu, seperti pensyarah maupun guru semestinya mempunyai daya intelek yang tinggi untuk berfikir cara yang sesuai dilakukan untuk menjaga warisan di negara kita. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh para ilmuwan dalam memelihara dan memelihara warisan tempatan bandar Georgetown adalah dengan menjalankan kajian tempatan, iaitu kajian lisan. Sejarah lisan ini merupakan satu kaedah yang dapat membina semula sejarah maupun warisan di negara kita. Sejarah lisan ini merujuk kepada usaha-usaha merakam dan mendokumentasi sesuatu peristiwa sejarah dan fenomena sosial melalui pengalaman dan memori manusia bagi membolehkan kita memahami dengan lebih mendalam tentang masa lalu. Pengiktirafan Georgetown sebagai tapak warisan dunia pada 7 Julai 2008 telah membuka era baru dalam kajian lisan ini. Selain itu juga terdapat penlibatan salah seorang pensyarah Universiti Sains Malaysia iaitu Dr. Mahani Musa dalam menjalankan projek dokumentasi sejarah lisan di Georgetown. Antara dokumentasi sejarah lisan yang dilakukan adalah cerita Living on Julia Street, cerita Georgetown. Hal ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan aspek warisan yang tidak tampak. Misalnya mengumpul memori penghuni yang terdiri daripada berbagai latar belakang dan peristiwa-peristiwa penting
sepanjang menjadi penghuni di sana. Kalau kita lihat, kaedah yang digunakan adalah kaedah yang berlainan, iaitu kaedah kriteria framework yang bukan sahaja menjalankan temu bual dan transkripsi, tapi juga menggunakan maklumat yang telah didapat dengan menyebarkan maklumat yang diperolehi daripada projek itu kepada orang awam melalui pameran, persembahan video, buku komik, website dan blog. Di samping itu, para ilmuwan juga memainkan peranan penting dalam mengadakan pameran tentang kepentingan warisan tempatan. Misalnya menganjurkan pameran yang berkaitan dengan keindahan dan keunikan yang terdapat di Georgetown, seperti mana yang telah dilakukan oleh pihak GTWHI. Pertubuhan ini di bawah Kerajaan Negeri Pulau Pinang ini telah mengadakan pameran cerita Watt dan Antot yang bertujuan untuk menarik perhatian pengunjung dengan penghuni di Chulia Street sempena sambutan kelima Georgetown sebagai tapak warisan dunia. Oleh itu, pendekatan ini perlulah digunakan oleh pihak ilmuwan dan sebagai panduan untuk melaksanakan di universiti ataupun di sekolah. Tambahan pula, pengunjung yang datang ke pameran akan mengetahui sejarah menarik dan memupuk kesedaran awam dalam memelihara bangunan warisan dan nilai keunggulan sejagat tapat. Selain itu, peranan para ilmuwan juga boleh dilakukan dengan mempromosikan warisan tempatan kepada pelajar ataupun masyarakat dengan cara membawa pelajar melawat ke bandaraya Georgetown itu sendiri. Sebenarnya ramai pengunjung yang mengunjungi bangunan bersejarah yang terdapat di Georgetown seperti street art, Museum Sun Yat-sen, Masjid Kapitan Keli dan pelbagai bangunan sejarah yang lain sebenarnya dapat membantu memulihkan bangunan bersejarah itu sendiri, sebab dengan bayaran yuran yang dibayar dan urusan jual belian di sana akan menstabilkan sumber ekonomi. Lagipun, para ilmuwan boleh memainkan peranan penting dalam menawarkan kursus yang berkaitan dengan warisan tempatan kepada pelajar. Galakan daripada pensyarah ni sebenarnya sangat penting supaya pelajar tu tahu akan kewujudan kursus tersebut dan secara tidak langsung dapat mendaftar sebagai subjek semester. Menurut Profesor Datuk Dr. Muhammad Mokhtar Saidi, pengarah Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, ia mengatakan bahawa warisan sedia ada di negara kita boleh tawarkan ijazah yang menarik di peringkat dunia dan penawaran kursus seperti warisan monumen sejarah, seni persembahan dan arkeologi justeru ia dapat membantu proses pemeliharaan dan pemeliharaan warisan negara kita. Lepas tu, peranan ilmuwan ni dapat mempromosikan warisan tempatan kepada pelajar dan masyarakat seperti yang saya katakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ashikin Husna binti Mazin. Saya akan meneruskan perbincangan yang seterusnya, iaitu mengenai peranan orang ramai. Peranan orang ramai yang pertama ialah orang ramai bertanggungjawab untuk mempromosi warisan. Penglibatan masyarakat merupakan kaedah dinamik untuk melindungi warisan tempatan kerana ia merupakan sejarah akar umbi yang melangkaui beberapa generasi walaupun berlaku perubahan dalam masyarakat. Hal ini membawa maksud penglibatan masyarakat dalam usaha memelihara dan memelihara warisan tempatan ini adalah amat penting kerana masyarakat merupakan golongan yang paling dekat dengan warisan tersebut. Meskipun telah berlaku banyak perubahan dalam masyarakat, namun sesuatu warisan itu tidak akan berubah dan masih kekal dari satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Dalam isu pemeliharaan warisan tempatan,
Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi mengekalkan warisan tersebut. Walaupun kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha pemeliharaan, tapi tanpa penglibatan masyarakat, usaha ini sukar untuk dilakukan dan akan menjadi sia-sia. Hal ini kerana penglibatan masyarakat ini penting dalam usaha untuk memelihara dan juga memelihara warisan tempatan. Sebagai contoh, orang ramai boleh membantu mempromosi warisan tempatan supaya lebih dikenali oleh seluruh dunia. Di samping itu, orang ramai juga boleh membantu mempromosi dan menghebahkan aktiviti-aktiviti serta kempen-kempen yang telah dianjurkan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan dan mempamerkan warisan tempatan yang dimiliki oleh negara bukan sahaja kepada masyarakat setempat tetapi juga kepada seluruh dunia. Di samping ianya juga merupakan sebagai salah satu langkah untuk menyokong usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab. Promosi ini boleh dilakukan menerusi media elektronik, misalnya internet, radio, filem dan juga sebagainya. Orang ramai boleh menggunakan media elektronik sebagai satu medium utama untuk mempromosikan warisan tempatan, misalnya dengan menggunakan internet. Internet merupakan satu medium yang terbaik untuk mempromosikan warisan tempatan kerana internet boleh menyimpan maklumat dalam satu tempoh yang lama, di samping dapat memproses maklumat dengan baik dan kemas. Selain itu, internet juga dapat menyebarkan maklumat dengan lebih cepat. Contohnya, orang ramai boleh menggunakan media sosial seperti Facebook untuk mempromosikan warisan tempatan. Di samping itu, promosi ini juga boleh dilakukan dengan cara berkongsi pengalaman ketika berkunjung ke bandar tapak warisan dunia Georgetown menerusi blog, Facebook dan juga sebagainya. Seperti mana yang terdapat di dalam gambar, yang terdapat pengunjung yang telah berkongsi pengalaman beliau semasa melawat Georgetown. Perkongsian yang dilakukan ini dapat menarik minat orang ramai untuk mengenali dan seterusnya melawat bandaraya warisan Georgetown. Peranan masyarakat yang seterusnya ialah membantu pemeliharaan warisan. Menurut Yazid pada tahun 2010, proses pemeliharaan perlulah melibatkan masyarakat dan juga komuniti, terutamanya mereka yang tinggal dalam ataupun berhampiran dengan sesebuah kawasan, tapak dan bangunan yang bakal melalui proses pemeliharaan. Hal ini kerana penglibatan komuniti setempat ni berpotensi untuk merealisasikan objektif kerajaan dalam usaha untuk melindungi produk warisan tempatan. Penglibatan komuniti setempat dalam pemeliharaan dan juga pemeliharaan produk warisan tempatan dapat dilaksanakan secara komprehensif, iaitu melalui pendekatan atas bawah iaitu up-bottom approach dan juga bawah atas iaitu bottom-up approach. Terdapat beberapa pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO dan juga institusi penyelidikan yang mempunyai minat soal pemeliharaan warisan, tetapi sokongan kerajaan, badan swasta dan juga masyarakat terhadap usaha mereka ini amatlah mendukacitakan. Hal ini akan menyebabkan usaha pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan tempatan ini tidak dapat dijalankan dengan sebaiknya dan berkemungkinan menemui kegagalan. Walau bagaimanapun, pengiktirafan Georgetown sebagai satu tapak warisan budaya pada 7 hari bulan Julai tahun 2008 telah membuatkan masyarakat sedar akan kepentingan pemeliharaan bangunan warisan. Langkah yang boleh dilakukan oleh orang ramai dalam usaha untuk memelihara dan juga memelihara warisan adalah dengan membantu pemeliharaan warisan sejarah. Contohnya, orang ramai boleh melibatkan diri dalam aktiviti pemeliharaan yang telah dianjurkan oleh Georgetown World Heritage Incorporated, iaitu GTWHI. Aktiviti-aktiviti pemeliharaan yang dianjurkan oleh GTWHI dapat membantu meningkatkan pengetahuan orang ramai mengenai kerja-kerja pemeliharaan. Tanpa pengetahuan yang secukupnya, orang ramai tidak akan berminat untuk melibatkan diri dalam kerja-kerja pemeliharaan sebagaimana yang terdapat dalam sebuah kajian yang dilakukan terhadap penglibatan komuniti tempatan di Georgetown. Pemeliharaan merupakan satu langkah yang bijak dalam usaha untuk memastikan bangunan warisan ini dijaga, diubah fungsi dan juga digunakan dengan sebaiknya. Penglibatan orang ramai dalam pemeliharaan warisan tempatan dapat memudahkan proses pemeliharaan dan juga pemeliharaan warisan tempatan. Sebabnya, orang ramai dah mula memiliki kesedaran akan kepentingan untuk memelihara warisan tempatan dan sekaligus mereka telah berusaha untuk membantu proses pemeliharaan warisan. Pemeliharaan warisan sejarah ni
dapat menyelamatkan warisan tersebut daripada diancam kemusnahan. Peranan orang ramai yang seterusnya ialah orang ramai haruslah memiliki kesedaran dalam menjaga warisan yang telah ditinggalkan. Kesedaran dalam konteks pemeliharaan merujuk kepada rasa menghargai dan juga menghormati aset warisan. Kesedaran ni boleh dijelmakan dalam pelbagai bentuk tindakan ke arah melindungi aset warisan, misalnya melibatkan diri dalam pemeliharaan. Sebenarnya, tahap kesedaran masyarakat Malaysia terhadap kepentingan pemeliharaan masih berada dalam tahap yang sederhana, iaitu belum mencapai tahap yang terbaik. Buktinya dapat dilihat menerusi sebuah kajian yang dilakukan terhadap penglibatan komuniti tempatan di Georgetown yang mendapati terdapat responden yang tidak tahu dan juga tak berminat untuk terlibat dengan sebarang program pemeliharaan warisan Georgetown yang telah dianjurkan oleh GTWHI kerana mereka merasakan tiada keuntungan bagi mereka sekiranya mereka melibatkan diri dalam program tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa tahap kesedaran orang ramai terhadap warisan tempatan ini masih berada pada tahap yang kurang memberangsangkan dan usaha yang berlipat kali ganda haruslah dilakukan bagi menyemai kesedaran dalam diri orang ramai. Untuk meningkatkan kesedaran dalam menjaga warisan yang ditinggalkan, orang ramai bolehlah mengikuti bengkel-bengkel yang dilaksanakan seperti bengkel pemeliharaan warisan yang terbahagi kepada peringkat pengenalan, pertengahan dan juga lanjutan, bengkel penilaian impak warisan iaitu Heritage Impact Assessment. Pelaksanaan bengkel ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam terhadap usaha pemeliharaan bangunan warisan dan nilai keunggulan sejagat tapak. Sekiranya orang ramai tidak mempunyai kesedaran untuk menjaga warisan yang telah ditinggalkan, maka warisan tersebut berpotensi untuk mengalami kemusnahan dan negara kita akan kehilangan sejarah yang seharusnya dipertahankan untuk diperturunkan kepada generasi akan datang. Justru itu, penglibatan masyarakat dalam bengkel-bengkel yang dianjurkan dapat memberikan kesedaran tentang perlunya pelaksanaan proses pemeliharaan serta kepentingan menjaga warisan yang telah ditinggalkan. Peranan orang ramai yang seterusnya ialah orang ramai haruslah menjadi ejen penyampai maklumat. Orang ramai terutamanya komuniti setempat bertanggungjawab menjadi ejen penyampai maklumat mengenai warisan sejarah negara. Hal ini kerana komuniti setempat memiliki lebih banyak pengetahuan dan juga pengalaman mengenai warisan setempat yang terdapat di kawasan mereka. Komuniti setempat merupakan kelompok yang berpeluang merasai dan juga menyaksikan perubahan yang berlaku ke atas produk-produk warisan yang terdapat di kawasan mereka. Mereka lebih mengetahui tentang selok-belok kawasan tersebut berbanding dengan orang luar dan juga hal ini merupakan satu perkara yang sangat baik kerana mereka dapat menyampaikan maklumat dan juga memberi pendedahan kepada orang luar berkaitan dengan sejarah warisan tersebut. Maklumat dapat disampaikan menerusi pelbagai cara, sebagai contoh secara lisan maupun menggunakan kemudahan teknologi seperti internet, iaitu menerusi perkongsian di media sosial, blog, website dan juga sebagainya. Kita dapat lihat terdapat pelbagai perkongsian telah dibuat oleh orang ramai bagi berkongsi maklumat mengenai warisan tempatan. Perkongsian maklumat ini meliputi aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dan juga bakal dilaksanakan serta tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi sekitar Bandaraya Georgetown. Manakala perkongsian secara lisan ni boleh dilakukan menerusi perkongsian pengalaman dan juga maklumat daripada komuniti setempat dan juga setempat kepada para pengunjung yang melawat dan juga berkunjung ke tapak warisan budaya tersebut. Hal ini akan menarik minat pelancong dan juga pengunjung untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai warisan tempatan kawasan tersebut. Bukan itu saja, perkongsian maklumat secara lisan juga boleh dilakukan oleh ibu bapa di mana ibu bapa haruslah menceritakan mengenai warisan tempatan yang terdapat di negara kita, misalnya mengenai Bandaraya Georgetown yang telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia kepada anak-anak mereka. Ibu bapa merupakan individu yang bertanggungjawab menjadi ejen penyampai maklumat kepada anak-anak mereka kerana anak-anak mereka merupakan pelapis yang akan mengekalkan warisan tempatan yang dimiliki oleh negara. Selain itu, penglibatan orang ramai terutamanya komuniti setempat dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh GTWHI amat penting bagi menambahkan pengetahuan sedia ada mereka. Tanpa pengetahuan dan juga maklumat yang secukupnya, usaha untuk memelihara dan juga memelihara warisan sejarah akan menjadi sia-sia.
Hal ini kerana masyarakat merupakan kumpulan penentu sesebuah bangunan dan juga kawasan warisan bakal dipelihara ataupun sebaliknya. Assalamualaikum. Baiklah, seterusnya adalah kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan warisan. Kita lihat pada sejarah nilai dan warisan di mana menurut Akta Warisan Kebangsaan 2005 iaitu Akta 645, bangunan warisan bererti suatu bangunan atau kumpulan bangunan yang berasingan atau bersambung yang disebabkan seni binanya, kemuhaigannya atau tempatnya dalam landscape, yang juga mempunyai nilai sejagat yang menonjol dari pandangan sejarah, seni ataupun sains. Menurut Profesor A. Ghaffar Ahmad pada 1997, bangunan warisan mencerminkan rasa sensitiviti akan masa dahulunya. Menurutnya juga, bangunan warisan perlu dipelihara demi kepentingan sejarah, nilai seni bina, pendidikan dan juga industri pelancongan. Pada pembentang ini, pembentang akan memberi fokus kepada pelancongan di mana bangunan warisan ini penting kerana ianya menyumbang kepada ekonomi negara. Kita lihat petikan McKenna pada 1992 di mana ia menyatakan tourism is not just an aggregate of merely commercial activities, it is also an ideological framing of history, nature and tradition, a framing that has the power to reshape culture and nature to its own needs. Di mana menurut pernyataan McKenna ini, ianya menyatakan bahawa bangunan sejarah itu ataupun sejarah itu mempunyai ceritanya yang tersendiri, mempunyai keunikan dan nilai estetikanya, di mana ianya memperlihatkan kembali budaya-budaya yang terdapat pada waktu berkenaan pada sesebuah waktu yang lampau. Menurut Zurich 1992, dalam kegiatan pelancongan, terutamanya daripada pelancongan asing, keaslian dan ketetapan warisan sejarah itu adalah penting dan menarik minat mereka untuk terlibat. Di mana menurut pernyataan Zurich ini, dapat dilihat bahawa pelancong-pelancong asing yang datang, kebanyakannya mereka ini tertarik pada nilai sejarah sesuatu tempat itu sendiri ataupun keasliannya, di mana kita dapat lihat di bandar Gagetown terdapat pertembungan budaya daripada barat, daripada China sendiri, daripada India, dan pertembungan tersebut telah menghasilkan budaya yang unik di mana telah menarik minat mereka untuk berkunjung. Seterusnya menurut Alan G dan juga Amos F pada 2009 menyatakan bangunan warisan dapat menarik tumpuan lebih ramai pelancong berbanding bangunan baru dan moden. Bangunan warisan juga seringkali memberi pelancongan pengalaman yang berbeza dari sebelumnya. Saya bersetuju dengan pernyataan Alan G ni, di mana pernyataan Alan G dan F. Amos ni, di mana pada 2015 saya juga membuat lawatan sambil belajar ke Pulau Pinang, di mana bandaraya yang cukup bersejarah. Kita melawat kawasan-kawasan bersejarah di mana sangat menarik kerana apa yang dipelajari di dalam buku teks dan juga secara realistik amat berbeza. Seterusnya adalah bagaimana warisan dapat menyumbang dalam pelancongan, iaitu memberikan pendapatan kepada negara. Iaitu pelancong yang terlibat akan mendapat pengalaman melalui warisan yang ditinggalkan di sebuah bandar dengan merasai sendiri bentuk-bentuk bangunan, budaya, tempat tinggal dan aktiviti manusia seperti mana yang digambarkan dalam sejarah. Contohnya, kita lihat pada bangunan sejarah yang masih dikekalkan di Gagetown dari abad ke-18 seperti Masjid Kapitan Keling, Masjid Jalan Aceh, Gereja St. George dan juga Istana Cheong Fat Zee. Pengekalan monumen-monumen sejarah ini telah menarik minat pelancong asing untuk berkunjung di Pulau Pinang. Koto pada 2013 telah menyatakan Malaysia adalah salah sebuah negara yang memiliki keunikan budaya yang tersendiri kerana kepelbagaian budaya yang dimilikinya. Kita lihat di dalam slide ini berikut merupakan Penny mention, iaitu Istana Cheong Fat Zee. Melalui bangunan ini kita dapat berkunjunglah di Gagetown. Di bangunan ini kita dapat lihat budaya Cina peranakan yang terdapat di Pulau Pinang, di mana budaya tersebut telah dibawa sejak abad ke-18 lagi. Seterusnya adalah kajian mengenai tujuan kedatangan pelancongan di Pulau Pinang. Kajian ini saya lihat pada jurnal
yang dihasilkan oleh Rosli R dan juga Ji Soje yang dihasilkan pada 2017, di mana kajian tersebut mengenai penilaian terhadap kedatangan pelancong antarabangsa ke kepulauan di Malaysia, di mana berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Rosli R dan juga Ji Soje ini, diperlihatkan tentang tujuan pelancong datang ke Pulau Pinang pada tahun 2017, di mana kita lihat di sini seramai 259 responden telah diambil dan 79.9% daripada responden tersebut telah bersetuju, telah menyatakan bahawa tujuan mereka datang ke Pulau Pinang adalah untuk bercuti dan berrekreasi. Oleh itu, kenapa pengunjung-pengunjung ini ramai yang berkunjung di Pulau Pinang? Hal ini kerana Pulau Pinang merupakan sebuah negeri yang menarik, di mana pertembungan budaya daripada barat, daripada China, daripada India sejak abad ke-18 lagi masih boleh dilihat pada hari ini. Kerana kita dapat lihat di Pulau Pinang ini terdapat gereja-gereja, terdapat juga kuil-kuil, masjid dan juga budaya-budaya India yang masih diterapkan sehingga ke hari ini. Seterusnya kita lihat statistik kedatangan pelancong di Pulau Pinang antara tahun 2011 hingga 2015. Statistik ini saya peroleh daripada Penang Government. Berikut merupakan link. Baiklah, kita dapat lihat daripada tahun 2011 hingga 2015 ni terdapat peningkatan. Walaupun pada 2013 terdapat penurunan, namun pada 2014 peningkatan pelancong yang datang ke Pulau Pinang ini telah meningkat dengan drastis lah, dari mana daripada 4.7 juta telah meningkat kepada 6.8 juta. Berikut merupakan kedatangan pelancong di Pulau Pinang pada tahun 2018 dan juga 2019 sebelum adanya COVID. Berikut merupakan statistik yang saya peroleh daripada laporan sosioekonomi Pulau Pinang 2019. Kita dapat lihat di sini bahawa jumlah pelawat yang datang ke Pulau Pinang antara tahun 2018 ke 2019 ni berlaku peningkatan, dan mana sebanyak 221.3 juta telah meningkat kepada 239.1 juta pengunjung yang melawat di Pulau Pinang pada tahun 2019. Kesimpulannya, warisan tempatan perlulah dipelihara dengan baik. Kemusnahan warisan tempatan mampu diselamatkan dengan pemeliharaan bangunan, dan kesan daripada pemeliharaan ini akan dapat memberi pulangan kepada generasi muda, iaitu memberikan mereka peluang untuk mempelajari sejarah kehidupan manusia dan budaya masyarakat dengan melakukan kajian ke atas bangunan warisan yang masih ada. Tanggungjawab memelihara warisan tempatan ini bukanlah terletak pada pihak berwajib sahaja, malahan sebagai orang awam, iaitu orang ramai, juga turut bertanggungjawab untuk memelihara warisan yang ada, supaya generasi akan datang dapat mempelajari budaya serta warisan yang masih dapat kita rasai pada hari ini. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada kesimpulan ini, kita lihat pada gereja yang terdapat di Pulau Pinang, kita dapat lihat Penang Mansion, budaya-budaya peranakan China, kita lihat pada Masjid Kapitan. Budaya pertembungan budaya ni sangat unik kerana kita lihat pertembungan budaya daripada barat, daripada China sendiri, pertembungan budaya Islam, dan juga kita dapat lihat gambar di bawah tu merupakan Little India. Kawasan ini terdapat di Georgetown, di mana kawasan ini merupakan banyak kaum-kaum India yang berniaga di sini. Jika anda berkunjung ke kawasan tersebut, anda akan dapat lihatlah berbagai budaya-budaya India yang terdapat di sini. Mereka menjual barangan-barangan India yang sangat menarik. Terima kasih.